Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bulan Ramadan yang mulia ini kita berkongsi ilmu anak-anak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Qasim bin Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga digelar dengan nama Abu Qasim. Bapa Qasim Al-Qasim dilahirkan sebelum kenabian baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dan wafat ketika berumur 2 tahun. Zainab binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Zainab binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah anak hasil berkongsian hidup dengan Khadijah binti Khuwailid. Zainab merupakan anak perempuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling tua, dan Zainab lahir ketika umur baginda 30 tahun. Zainab berkahwin dengan sepupunya, yaitu Abi bin Al-Ash bin Al-Rabi. Merupakan anak pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling awal berkahwin. Beliau memeluk Islam sejurus detik kerasulan bapanya, tetapi suaminya masih belum memeluk Islam. Beliau mengikut bapanya berhijrah ke Madinah dan terpaksa berpisah dengan suaminya. Suaminya telah memeluk Islam dan berhijrah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi menyerahkan semula anaknya Zainab kepada Abi Al-Ash, dan seterusnya bernikah semula dengan akad serta mahar yang baru setelah suaminya menerima Islam ketika sama-sama berhijrah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai mana yang disebutkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Amru bin Suaib daripada bapanya, daripada datuknya.
Beliau berpisah dengan suaminya selama 6 tahun sebelum dinikahkan. Semula Zainab wafat pada tahun yang sama. Suaminya memeluk Islam iaitu pada awal tahun ke-8 Hijrah. Jenazah beliau dimandikan oleh Ummu Aiman Saudah binti Zam'ah dan Ummu Salmah hasil perkongsian hidup bersama suaminya. Beliau dikurniakan 2 orang cahaya mata yaitu Ali bin Abi Al-As dan Umamah binti Abi Al-As. Rukayah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawini ibunya 8 tahun, dan ketika baginda berusia 33 tahun telah ditunaikan dengan Atbah bin Abi Lahab semasa zaman jahiliyah dan seterusnya. Bernikah kemudian diceraikan dalam keadaan suci tanpa disetubuhi kerana turun ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Masyad yang berbunyi Tabat yada Abi Lahab wattab. Binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab, dan sesungguhnya dia akan binasa. Surah Al-Masyad ayat 1. Maka bapanya Abu Lahab memaksa anaknya menceraikan putri Rasulullah SAW kerana kebencian yang amat sangat terhadap Rasulullah SAW. Kemudian
Ruqayyah berkahwin dengan Uthman bin Affan. Ketika Ruqayyah sakit, Rasulullah SAW mengizinkan suaminya Sayyidina Uthman untuk tidak pergi ke peperangan Badar karena istrinya dalam keadaan tenat, dan inilah yang dinamakan sah kelonggaran apabila dalam keadaan darurat. Ruqayyah wafat pada tahun kedua Hijrah. Ummu Kalsum bin Muhammad SAW berkahwin dengan saudara Utbah bin Abi Lahab, yaitu Utaibah bin Abi Lahab, sepupu beliau sendiri, tetapi diceraikan dalam keadaan suci tanpa disetubuhi ketika mana turun ayat Allah yang sama seperti kakaknya, yaitu surah Al-Masyah. Tabat yada Abi Lahab wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Surah Al-Masad ayat 1. Ummu Kalsum berkahwin dengan Uthman bin Affan setelah kematian kakaknya Ruqayyah pada Ramadan tahun kedua Hijrah. Ummu Kalsum wafat pada Saban tahun ke-9 Hijrah, setelah menderita kesakitan. Fatimah binti
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatimah digilir Al-Zarah, digelar Al-Zarah kerana mengambil gelaran ibu kepada bapanya, yaitu Aminah bin Abdul Wahab. Terdapat dua pendapat. Pertama, mengatakan bahawa beliau dilahirkan beberapa tahun sebelum kenabian bapanya, dan pendapat kedua mengatakan beliau dilahir selepas setahun kenabian bapanya. Namun pendapat yang pertama yang paling kuat, yaitu ketika pembinaan beliau semula Ka'bah. Beliau lahir ketika orang sibuk membina semula Ka'bah. Umur beliau lebih tua 5 tahun daripada Sayyidatina Aisyah berkahwin dengan Sayyidina Ali, dan beliau wafat 2 bulan setelah kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sahaja perkongsian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.